Malam tersebut, kata kawannya, Rusty terlihat aneh kerana telah merangkak ke bilik A dalam keadaan mata terpejam dan geraknya mirip seperti buaya. Access granted. Perkara ni terjadi masa umur Rusty 16 tahun, Form 4 2016. Sesuatu yang malang terjadi apabila Rusty mandi di Sungai Batang Rajang pada suatu petang. Seperti penduduk kampung yang lainnya, Sungai Rajang tu sahajalah sumber air mereka semenjak beberapa bulan kerana bekalan air sering terputus. Kalau ada pun airnya akan di-stop untuk dijadikan bekalan air minuman. Segala aktiviti harian seperti mencuci pakaian, piring dan mandi akan dilakukan di sungai. Masa Rusty mandi, tak ada sesiapa pun menemaninya. Meskipun sungai area mereka terkenal dengan kisah penampakan buaya, Rusty tidak takut untuk mandi kerana sudah terbiasa. Oleh kerana hari sudah menghampiri malam, dia memutuskan untuk mandi di atas jeti sahaja dan tidak turun ke sungai. Ketika dia mengauk air menggunakan baldinya, dia terjumpa sebentuk cincin emas di atas kayu reput berhampiran tiang jeti. Pada mulanya, dia menganggap cincin tersebut milik penduduk di rumah panjangnya lalu mengambil cincin tersebut untuk dibawa balik dan diserahkan kepada tuai rumah. Oleh kerana terpesona dengan kecantikan cincin tersebut, dia telah pun mencuba memakainya di jari. Akan tetapi, ketika dia hendak melepaskan cincin tersebut seolah-olah mengecil dan tidak dapat dikeluarkan dari jarinya. Rusty pun cepat-cepat mandi dan balik ke rumahnya. Setibanya di sana, Rusty menceritakan perkara tersebut kepada ibunya. Ibunya yang mendengarkan cerita Rusty itu menjadi terkejut dan serta-merta meraung menangis. Menurut masyarakat Iban, amatlah pantang untuk mengambil barang kemas, duit ataupun apa-apa sahaja yang dijumpai di tempat yang aneh seperti hutan ataupun tempat yang tidak masuk akal dan membawanya pulang. Ini kerana barang-barang tersebut dipercayai milik makhluk alam lain. Sekiranya seseorang mengambilnya, dia akan dianggap makhluk alam lain sebagai menerima mereka dan mereka akan menjadikan orang tersebut tunang mereka. Sangkaan ibunya betul apabila Manang, bahasa Melayu, dukun bomoh. Bagi masyarakat Iban, Manang ialah seorang bomoh yang berperanan mengubat seseorang daripada gangguan makhluk halus dan dapat berkomunikasi dengan roh. Bukan bomoh jahat untuk membuat ilmu sihir terhadap orang. Yang mereka temui malam itu mengatakan bahawa cincin tersebut merupakan barang dari alam lain dan Rusty telah pun menjadi tunangnya. Menurut Manang itu, Rusty telah pun menjadi tunang, Bansu Baya, bahasa Melayu, buaya jadian. Malangnya Manang itu tidak dapat mencari jalan untuk menolong Rusty. Cincin yang terdapat di jari Rusty juga tidak dapat ditanggalkan. Dan pada malam hari Rusty akan bermimpikan buaya dan kadang-kadang memimpikan dirinya didatangi seorang lelaki yang sangat handsome yang akan berasmara dengan dirinya. Dan yang pelik lagi, bilik serta tilamnya sering berpasir setiap pagi dia bangun sehinggakan Rusty sendiri takut untuk tidur dan keliru dengan mimpinya yang seperti nyata itu. Keadaan Rusty juga semakin teruk. Berat badannya susut secara mendadak dan dia kelihatan lesu sepanjang masa. Rusty juga tidak ke sekolah. Hal ini kerana selepas kejadian tersebut Rusty seperti biasa balik ke asramanya pada hari Ahad. Malam tersebut, kata kawannya, Rusty terlihat aneh kerana telah merangkak ke bilik A dalam keadaan mata terpejam dan geraknya mirip seperti buaya. Rusty juga dikatakan telah mencakar pintu bilik asramanya sehingga meninggalkan kesan cakaran. Apabila mengetahui hal itu keesokan paginya, Rusty segera memaklumkan ibu bapanya dan dia dibawa pulang pada pagi Isnin. Di rumah, ibu bapanya telah menjemput beberapa orang Manang dari rumah panjang lain dan cuba mengubati Rusty. Mereka juga telah menggunakan bantuan dari paderi dari gereja di bandar berhampiran. Selain itu, mereka juga mencuba menggunakan rawatan Islam yang disarankan teman mereka. Namun keadaan Rusty makin teruk. Upacara dan pengorbanan di sungai juga telah dilakukan oleh keluarga Rusty untuk menyelamatkan Rusty.
Korban berupa ayam dan babi disembelih dan darahnya dialirkan ke sungai. Sungai di kawasan mereka berdarah sepanjang 1 minggu tersebut. Piring bahan ritual yang dipersembahkan sebagai korban ataupun makanan kepada makhluk alam lain ataupun kepada roh moyang, dewa masyarakat Iban, telah pun disediakan dan diletakkan di tebing sungai oleh orang kampung sebagai tanda meminta ampun dan memohon kembali semangat Rasti untuk dilepaskan dari menjadi tunang Bansubaya. Namun alangkah terkejutnya apabila keesokan harinya semua piring yang dibuat mereka telah berteraburan dan dirosakkan. Hari demi hari pun berlalu dan Rasti semakin lesu dan hilang selera makan. Mereka juga telah pergi ke hospital sebagai harapan terakhir mereka untuk cuba menyelamatkan Rasti. Rasti dikatakan tidak mempunyai apa-apa penyakit dan diberikan vitamin untuk meningkatkan selera makannya sahaja oleh pihak hospital. Rasti juga sering mengelamun. Sudah genap seminggu semenjak kejadian Rasti menemukan cincin tersebut, Rasti semakin sakit. Rasti yang dulunya cantik, energetik dan banyak bercakap bertukar kelihatan pucat, penat dan mendiamkan diri. Mimpi Rasti sering menjadi. Dia menceritakan kepada ibunya bahawa dia bermimpi menghadiri perkahwinan di mana dia menjadi pengantin kepada lelaki handsome yang sering muncul dalam mimpinya. Menurut Rasti, lelaki tersebut merupakan ketua kepada masyarakatnya. Dia juga menyatakan dirinya dilayan dengan istimewa di sana dan dianggap ratu setelah menikahi lelaki tersebut. Di dalam mimpinya, Rasti tidak sedar yang lelaki tersebut ialah Bansubaya, buaya jadian. Ketika dia sedar dan ingin melepaskan diri, dia seolah-olah tidak dapat bergerak. Badannya akan terkunci dan dia tidak dapat mengeluarkan suara di dalam mimpinya. Ibu dan ayahnya yang mendengarkan mimpinya itu menjadi semakin sedih dan menangis. Ahli keluarganya semua berasa takut dan saling menangis mendengar mimpi Rasti. Malam pun menjelang. Malam itu Rasti tidur dengan tenang dan telah menghembuskan nafas terakhirnya sebelum subuh menjelma. Pagi itu dipenuhi dengan tangisan apabila mereka mendapati Rasti telah pun meninggalkan mereka. Cincin yang terdapat di jari Rasti masih tidak dapat ditanggalkan. Mayat Rasti didandan dan diletakkan di ruai untuk disenggai. Dalam masyarakat Iban, seseorang yang telah mati itu akan diletakkan di ruai. Ruai ialah ruang bilik kosong yang menyatukan satu rumah panjang yang bersambung sehingga ke rumah paling hujung, dan ruangan ruai ini tempat menempatkan tetamu dan menjadi pemisah bilik dan ruang luar rumah. Dan dalam upacara nyenggai ini bertujuan agar mayatnya dapat ditatap oleh sanak saudara untuk kali terakhir. Sanak saudara dari jauh bolehlah sempat melihatnya sebelum dikebumikan. Dan ini seringkali berlangsung 3 hari 3 malam mengikut kemampuan dan bajet sesebuah keluarga. Ada kalanya nyenggai ini dilakukan 1 malam je. Dalam upacara nyenggai ini seorang tukang sabak ataupun dalam bahasa Melayunya, penangis akan berjaga sepanjang malam untuk menangisi mayat tersebut. Tangisan yang ditangisnya mempunyai maksud dan cara penyampaian tertentu. Macam syair jas lain sikit dan mengikut kepercayaan lama Iban. Tangisan yang mempunyai leka sabak atau buah sabak, iaitu isi yang disebut semasa menangis amat penting untuk mengiringi roh si mati berjalan menuju ke destinasinya. Dan bukan semua yang boleh menjadi tukang sabak. Tukang sabak dipilih dan mereka selalunya didatangi dewa, orang dari alam lain melalui mimpi untuk menyuruh mereka menjadi tukang sabak. Menurut nenek saya, seorang tukang sabak akan spontan menangis dan dirinya akan masuk ke alam lain secara astral dan mampu melihat ke alam roh untuk membantu si mati ke alam lain. Segala yang dilihat mereka akan disebut dalam leka sabak ataupun tangisan mereka itu. Malam tu ahli keluarga Rasti berjaga untuk menjaga mayat Rasti. Ibunya yang telah penat menangis mengambil keputusan untuk tidur berhampiran mayat Rasti dan telah bermimpi dirinya didatangi oleh anaknya Rasti. Dalam mimpinya, Rasti berpakaian bak seorang puteri Iban lengkap dengan barang kemas yang cantik, wajahnya yang berseri-seri. Pada masa yang sama kelihatan di samping Rasti seorang pemuda sasa yang mukanya tidak dapat dilihat oleh mak Rasti lengkap memakai pakaian mewah. Di dalam mimpinya itu Rasti telah memberitahu ibunya bahawa mulai saat itu, semua keturunan mereka tidak akan diganggu di kawasan berai. Haiwan terutamanya buaya tidak akan sesekali menumpahkan darah keturunan mereka.
Dan untuk yang terakhir kalinya, Rusty memberitahu ibunya bahawa mereka tidak akan hidup susah selepas kematian Rusty. Rusty menyuruh ibunya memotong kukunya dan disimpan untuk dijadikan ubat pengayap mendatangkan kekayaan kemewahan. Selepas itu, ibunya tersedar dan segera melakukan yang disuruh oleh Rusty. Selepas Rusty dikebumikan, kuku-kukunya yang dipotong ibunya berubah bentuk menjadi batu halus. Pada masa yang sama, beberapa orang yang berjaga menceritakan bahawa isi tangisan yang ditangisi si tukang sabak ataupun penangis itu menceritakan Rusty mati dalam usia yang sangat muda dan tidak mahu meninggalkan ibu bapanya. Maksudnya roh si Rusty masih ada di rumahnya dan belum berangkat keluar meninggalkan mereka. Menjelang pagi, lirik leka sahabatnya bertukar bahawa Rusty sudah memulakan perjalanannya ke alam lain. Dan yang mengejutkan mereka, alam yang ditujui Rusty bukanlah alam yang selalunya ditujui orang mati. Rusty sudah tiba di alam Bansubaya dan dia disambut meriah oleh suaminya. Selalunya ketika orang Iban mati, untuk yang pagan mereka akan menuju ke tempat yang dipanggil Batang Mandai di mana terdapat di dunia selepas mati dan destinasi yang mesti dilalui oleh roh yang mati. Dan tempat tu seringkali dibagi tahu oleh tukang sabak ketika menangiskan mayat dan itu membuatkan penduduk rumah panjang Rusty hairan kerana roh si Rusty tidak melintasi alam selepas mati yang akan dilintasi oleh roh. Untuk ke alam selepas mati, ia diceritakan roh orang tu akan lalui pelbagai tempat dan akhirnya akan sampai ke Batang Mandai. Si tukang sabak hanyalah mampu mengiringi dia sampai ke situ sahaja kerana tukang sabak masih hidup. Tukang sabak mengiringi roh dan memastikan roh si mati melintasi Batang Mandai. Tetapi yang lain berlaku kepada roh Rusty kerana dia hanya melalui beberapa tempat dan arahnya terpesong dari jalan roh yang sepatut dilalui kerana dia tidak sampai ke Batang Mandai. Jadi, mereka yakinlah yang si Rusty ni mati kerana sudah sah menjadi isteri orang di alam lain dan untuk membolehkan mereka bersama Rusty telah mati di dunia kita dan dihidupkan di dunia lain. Kematian Rusty yang merupakan anak sulung dan harapan keluarganya untuk belajar ke Menara Gading dan mendapatkan kerja kerajaan agar dapat menaikkan taraf hidup keluarga mereka memberikan tamparan yang hebat kepada keluarga. Semua anak-anak kecil di rumah panjang mereka juga kerap dinasihati untuk tidak mengambil barang-barang yang dijumpai di hutan, sungai dan mana-mana. Bagi mereka, cukuplah Rusty sahaja yang menjadi korban Bansubaya. Kisah Rusty sememangnya membuka mata dan telah memberi pengajaran kepada mereka semua untuk berhati-hati. Seperti yang dikatakan oleh Rusty, keluarga mereka tidak hidup susah. Adik-beradik Rusty semuanya pandai dan merupakan harapan kepada ibu bapanya. Anak kedua Mak Rusty berjaya memperolehi straight A pada SPM 2019 yang lalu. Selain itu, kebun Mak Rusty mendatangkan hasil yang lumayan. Mak Rusty yang dulunya sering berjual di pasar tamu kini menjadi pembekal sayur-sayuran kepada supermarket besar di Sarawak. Ayah Rusty yang dulunya bekerja kuli telah dibawa bekerja kuli di negeri Johor dan mendapat gaji lumayan sebelum berhenti untuk menyertai isterinya mengusahakan kebun mereka. Dengan hasil kulinya di Johor, dia telah membeli beberapa bidang tanah untuk meluaskan kebunnya. Manakala Rusty kadang-kadang akan mendatangi keluarganya melalui mimpi setiap kali bulan mengambang. Should fuck her in the Benz.